InsyaAllah sebelum kita sambung daurah pengajian kita Syama'il Syarifah, kita akan mendengar terlebih dahulu. Kita akan mendengar terlebih dahulu peresmian penutup daripada Yang Berhormat Ustaz Afnan. Sebelum tu suka untuk saya ingatkan sekali lagi, dan saya maklumkan sekali lagi bahawa kita ni di dalam pengajian Syama'il Syarifah, pengetahuan Ustaz YB Ustaz Afnan juga, Syama'il Syarifah ni dia berbeza dengan Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi. Yang masyhur, yang popular di pengajian-pengajian di Malaysia ni adalah Syama'il Muhammadiyah susunan Imam Tirmizi. Yang ni Syama'il Syarifah. Syama'il Syarifah ni susunan Imam Suyuti rahimahullah, yang mana Imam Suyuti ambil daripada kitab Jam'ul Jawami', itu ada 100,000 hadis. Kemudian diringkaskan lagi daripada 100,000 jadi 10,000 dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Kemudian daripada 100,000 tu Al-Imam As-Suyuti ambil bab kana ataupun huruf kaf sahaja. Sebab Imam Suyuti ni dia menyusun hadis-hadis mengikut manhaj huruf mu'jam. Huruf mu'jam ni alif, ba, ta, sa, jim. Jadi hadis yang huruf alif di depan, hadis huruf ba, kemudian hadis huruf ta, sa, jim, ha, kha sampai la ya. Dalam Jam'ul Jawami' dan Al-Jami' As-Saghir. Kemudian Al-Imam As-Suyuti ambil dalam Al-Jami' As-Saghir yang ada 10,000 tu, Imam Suyuti tarik bab yang menceritakan tentang Rasulullah ini pada huruf kaf sahaja. Jadi dalam Syama'il Syarifah ada huruf kaf. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua tu hadis-hadis yang menceritakan tentang fizikal baginda dan akhlak baginda. Hadis ini bertaraf mauquf oleh kerana ianya diriwayatkan dan disebutkan oleh sahabat Nabi, oleh anak tiri Nabi, oleh khadam Nabi, oleh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu ijtihad ulama hadis menyatakan bahawa ianya adalah hadis yang berpangkat marfu' sampai kepada Rasulullah. Oleh kerana itu adalah hadis yang menceritakan tentang Rasulullah. Beza Syama'il Syarifah dengan Syama'il Al-Muhammadiyah, bezanya ialah dalam Syama'il Muhammadiyah Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah, Imam Tirmizi ni masuk hadis dalam tu riwayat At-Tirmizi. Berbeza dengan Syama'il Syarifah. Syama'il Syarifah Imam Suyuti beliau ambil riwayat Tirmizi, beliau ambil riwayat Imam Hakim, beliau ambil riwayat Imam Baihaqi, beliau ambil riwayat Imam Ibn Abi Shaybah, beliau ambil riwayat Darqutni, beliau ambil riwayat Muslim, riwayat Bukhari, riwayat Ibn Majah, riwayat Abu Dawud. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, hasan dan juga dhaif daripada kitab-kitab hadis yang disusun oleh ulama-ulama hadis yang telah saya sebutkan tadi. Banyak lagi lah tuan-tuan. Kita boleh tengok pada mukadimah kitab tu Imam Suyuti ada tulis. Kira hadis-hadis tu Imam Suyuti sumber tu sumber premium pun masuk dalam ni. Dan bezanya juga ialah Syama'il Syarifah semua mula dengan kana berbanding Syama'il Al-Muhammadiyah. Dan beza juga dalam Syama'il Syarifah ini Imam Suyuti banyak ambil hadis-hadis yang pendek berbanding Syama'il Al-Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi itu hadis dia tidak tertumpu kepada hadis yang pendek sahaja. Pun begitu, kedua-dua daripada Imam Suyuti atau Tirmizi, kedua-duanya khidmat kepada agama, nakkan cinta Allah dan cinta Rasul, dan nak menanam dalam dada umat Nabi cinta Allah dan cinta Rasul. Tanpa melengahkan masa lagi tuan-tuan, saya ingin dengan besar hatinya mewakili pihak penganjur dan juga Masjid Tandok ingin menjemput Yang Berhormat Ustaz Afnan Hamimi Ahli Parlimen Besar untuk menyampaikan atau untuk melakukan peresmian penutup. Falyatafaddal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Terima kasih pada Ustaz Muhammad selaku pengurusi dan juga guru kita yang menyampaikan ilmu kepada kita sepanjang daurah
2 hari ini, khususnya kepada tuan-tuan guru, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat yang dirahmati dikasihi sekalian. Kalau kita dengar apa yang disebut oleh Fadil Ustaz Muhammad tadi, bagaimana telitinya pengarang kitab ini menulis ataupun menyusun ilmu-ilmu yang bersumberkan daripada hadis yang diambil daripada huruf kaf yang disebut tadi tu, dan meneliti perawi-perawi yang telah pun menyampaikan hadis-hadis ini. Daripada ilmu hadis, sebenarnya itulah kaedah untuk kita mengambil sesuatu maklumat. Dalam ilmu penyelidikan, research, dalam pengajian universiti dia ada research methodology, kaedah penyelidikan. Dalam ilmu kaedah penyelidikan yang ada hari ini di universiti, orang yang nak buat kajian tentang satu-satu perkara, satu-satu ilmu, dia kena ambil data, maklumat. Data diambil daripada sama ada sumber yang dipanggil sumber sekunder ataupun sumber primer. Sumber yang pertama daripada tuan badan ataupun sumber daripada orang yang kedua. Orang ni dengar begini-begini. Sumber-sumber ini sama ada orang ataupun buku ataupun tulisan ataupun video. Dalam ilmu penyelidikan yang diajar, ramai orang bercakap tentang benda tu menunjukkan benda tu betul. Ramainya bilangan orang bercakap tentang satu-satu benda menunjukkan benda tu betul, benar. Tapi dalam ilmu penyelidikan Islam yang diasas daripada kaedah istinbat hadis, ramai orang bercakap tak semestinya benda tu betul. Kerana betul salah ni diukur kepada nas, kepada dalil, bukan diukur kepada berapa ramai orang bercakap tentang benda tu. Satu. Yang kedua, betul salah ni juga dilihat kepada siapa yang menyampai maklumat tu, siapa yang membawa data tu. Dalam istilah penyelidikan ni, siapa responden. Kan bila dibuat survey penyelidikan, dia akan dapatkan bilangan responden 1000 orang, bilangan responden 300 orang, yang lebih ramai lagi bilangan responden 5000 orang. Katalah dia tanya soalan, sesuaikah Islam dilaksanakan pada waktu ini dalam negara masyarakat majmuk berbilang kaum? Contoh soalan dia. Dia tanya responden 1000 orang. 900 orang jawab, Islam tak sesuai dilaksanakan sebab masyarakat berbilang kaum, majmuk, bangsa berbeza, agama tak sama. Kalau ikut ilmu pendidikan yang kita belajar ni, 900 itu maknanya semua tak setuju. Maka hasil dapatan kajian tu ialah Islam tak sesuai dilaksanakan. Sebab dia hanya ikut bilangan responden. Tapi ilmu penyelidikan Islam, orang Islam yang belajar tentang kalau dalam konteks kita ni Syama'il Syarifah ataupun apa-apa saja yang mai daripada sumber Nabi SAW, soalan tu pun tadi tak betul lah. Sebab Islam ni memang sesuai dilaksanakan pada bila-bila masa pun. Islam melihat kepada 1000 orang responden tu, dia tu lagu mana? Orang tu semayang ke tak? Kenal Tuhan ke tak? Faham agama ke tak? Kau tanya orang yang tak mau ke Islam, 900 orang tu tadi, pakai ya. Contoh satu lagi saya buat. Untuk imam kita, Ustaz Johar naik atas mimbar hari Jumaat. Sebelum mula khutbah, dia tanya semua jemaah masjid ramai ni. Saya nak tanya hari ni semua, siapa tak setuju, siapa setuju kita tangguh sembahyang Jumaat? Contohlah ni, nak bagi mudah faham.
Jadi Ustaz Johar pun tanya atas mimbar, jemaah masjid ni semua pakai kat tangan, setuju untuk tangguh sembahyang Jumaat. Jadi kerana majoriti setuju tangguh sembahyang Jumaat, hari ni saya isytihar Jumaat ditangguhkan. Pakat balik habis semua. Balik habis. Sampai balik-balik rumah, orang perempuan tanya, wah balik Jumaat ni, Jumaat tu imam tangguh. Pasal apa? Pakat setuju tangguh semua. Lepas tu makan nasi awal lah hari tu. Tak semua benda dalam Islam, tak semua perkara diukur kepada bilangan, kuantiti. Tapi dalam amalan lain, dalam amalan orang barat, mereka banyak merujuk kepada bilangan, kuantiti. Lagi banyak orang bercakap tentang benda tu, lagi tepat maklumat tu. Sedangkan tak semestinya begitu dalam amalan Islam. Boleh kot lah saya sampai mesej tu rasa, sampailah kot. Mengambil maksud lain apa? Dalam bab ini, Islam menerima pakai demokrasi. Sebab demokrasi ni dia berasaskan majoriti. Majoriti orang menyokong, maka dialah yang terpilih untuk menjadi ketua. Tetapi Islam menerima demokrasi ini hanya pada perkara-perkara yang boleh dibincang, yang boleh untuk dibuat pilihan. Dalam perkara yang tak boleh dibincang, yang tak boleh dibuat pilihan, tak boleh pakai demokrasi, tak boleh pakai majoriti. Contoh, dalam perkara yang usul, perkara yang asas, perkara yang wajib, tak boleh bincang. Dah kata-kata kena semayang, semayang sudahlah, nak tanya apa siapa nak semayang Jumaat, siapa semayang, siapa tak mau. Dalam hal nak melaksana perintah Allah, wajib, tak payah tanya. Jadi inilah asas-asas yang dapat kita ambil sebenarnya daripada kaedah istinbat sesuatu hadis yang ulama guna sehinggalah dia diperhalusi dengan begitu teliti sehinggalah keluar kitab yang dinamakan Syama'il Asy-Syarifah seperti mana diterang oleh Ustaz Muhammad tadi. Saya tak mengaji kitab ni, saya baru belajar, tak sah lah. Tapi daripada kaedah itu, itulah kaedah untuk kita mengambil sesuatu data, sesuatu maklumat. Kalaulah semua orang mengaji dan semua orang mengamalkan ilmu ni di luar daripada masjid ini, dia takkan mudah terpengaruh dengan berita-berita viral. Inilah kaedah tabayun. Sahkah masuk WhatsApp kan? Mereka buat lagu ni rupanya. Tak betul lagi, tak tentu lagi betul ke tak? Cek dulu. Lagu mana? Cek ni. Hak supaya ulama duk karang kitab ni. Cek ni. Pengesahan data. Data verification. Jadi, dalam pengajian kita di universiti, sebenarnya perlu ada satu kaedah penyelidikan yang lebih tepat berdasarkan kepada Islam. Kaedah penyelidikan Islam. Berbanding kaedah penyelidikan yang diambil daripada konvensional yang sedia ada sekarang ni. Sebab itu lahirlah kajian-kajian universiti yang orang tu ambil PhD sampai tahap dia ada profesor. Dia alim dalam bidang tu. Tapi dia tak percaya pada Islam. Sebab dia percaya pada kajian. Kajian yang pula yang main daripada data-data yang tak boleh diterima oleh Islam. Satu lagi dalam kajian konvensional. Penyelidik ni, researcher, penyelidik ni, dia mesti bebaskan diri dia daripada bias, cenderung kepada mana-mana. Kalaulah dia ni penyelidik Islam, penyelidik Muslim, dia kaji pasal Islam. Majoriti dalam responden yang kajian yang dia buat tu, majoriti kata Islam tak sesuai. Maka dia ni kena tulis Islam tak sesuai. Walaupun dia orang Islam. Dalam kaedah penyelidikan Islam yang kita belajar berdasarkan ilmu istinbat hadis ataupun mustalahul hadis, penyelidik yang Islam ni mesti bias kepada Islam. Dia tak boleh keluar daripada Islam. Islam tu pagak yang memagari pergerakan, tutur bicara, keputusan-keputusan. Dia mesti dikawal, dia mesti bias, dia mesti dikongkong oleh akidah Islam. Barat ajak kepada kita kalau nak kaji satu-satu benda tu kita kena bebas nilai. Value free, tak boleh terlibat dengan apa-apa, tak boleh bias. Berat sikit lah kuliah pagi ni lah. Lepas saya Ustaz Muhammad mula tajuk tu tadi, saya sambung hak dia lah. Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan tanya dia.
Apa yang saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan dan puan ialah inilah dia pertembungan di antara Barat dengan Islam. Barat membawa satu nama Islam juga, tapi dalam wajah Barat, yang ditafsirkan mengikut akal dan selera manusia. Dan dia agak tak selari dengan Islam, kerana Islam menafsirkan Islam mengikut wahyu, mengikut apa yang dibuat oleh Rasul SAW. Itu tafsiran Islam. Maka lahirlah idealisme, fahaman-fahaman yang menamakan Islam dengan jenama-jenama baru. Dan Islam dengan jenama baru ni lebih longgar, lebih mudah untuk buat keputusan, dan lebih berpaksi kepada liberal. Liberal ni dia sama rata, dia senang, dia mudah. Islam pun mudah, tapi tidaklah semudah macam yang dibuat oleh orang-orang yang nak memusuhi Islam ni. Bahasa mudah dia, mereka tafsir Islam ikut kepala otak mereka. Islam ni kena tafsir ikut wahyu. Manusia ni bila tafsir ikut selera, ikut otak, syok lah selera ni. Pasal selera nafsu kita ni, kita nak ikut tu. Tetap main Islam hak tafsir ikut kita. Contoh apa dia? Kamu cukup dengan beriman, tak perlu pakai tudung. Itu tafsir Islam ikut otak. Nak apa lagi? Sudahlah, kita ni ada iman, sudahlah kita percaya ada Tuhan, kita semayang, kita bagi sedekah, kita buat baik ke orang. Tak pakai tudung tak apa, yang penting hati kita baik. Yang penting saya buat baik ke orang. Masjid Tanuk ni saya bagi sebulan banyak ni, kenuri hari ni saya buat semua, saya sponsor. Kata dia ni orang bagus, tapi tudung dia tak pakai. Pasal apa tak pakai? Kata saya, ikut saya lah, yang penting saya baik, hati saya baik. Ni pahaman Islam mengikut otak dia. Fahaman Islam macam ni tuan-tuan dan puan sekalian, tak betul. Kita tanam benih durian, hak tumbuh tu mestilah buah durian. Apa hak tumbuh tu ikut benih dalam tanah tu. Apa yang terpamer dengan amalan fizikal kita ni, dalam bahasa ilmu disebut al-amal bil jawarih, apa yang diamal dengan anggota badan ni, itulah cerminan dalam hati. Jadi iman tak lengkap kalau tidak ada terjemahan amalan. Orang dia tak semayang, lepas tu dia kata saya beriman. Hang tak beriman lah, pasal hang tak semayang. Iman ni benar yang kena tunjuk dengan amalan. Lepas itu dia main akidah. Akidah ni percayalah hati, tak nampak. Dia main pula ibadah. Ibadah ni kena tunjuk bukti dia ada iman. Di sinilah tafsiran ilmu Islam yang liberal, yang tak betul tadi ni, menafsirkan Islam ini cukup hanya dengan amalan kepercayaan dalam hati sahaja, tak semestinya dengan praktikal perbuatan. Ada orang cerdik pandai percaya dengan fahaman yang salah ni dan dia menjadi amalan kehidupan dia. Dibawa amalan kehidupan pemikiran Islam mengikut otak ni, dibawa dalam ekonomi, dibawa dalam sosial kemasyarakatan, dibawa dalam politik pentadbiran pemerintahan. Maka dia menafsirkan ke semua Islam ni mengikut akal dia saja, tidak mengikut wahyu. Maka jadilah orang Islam ni keliru. Kau ni kata lagu ni, dia ni pun ustaz juga. Kau ni kata lagu ni, dia pun ustaz juga. Kau ni kata lagu ni, dia ada doktor, ada profesor. Dia ni kata lagu ni, dia pun ada doktor, profesor. Kami nak ikut mana? Lah kali kena apa pun kami tak ikut. Bayang, pakai tak sebayang terus, selesai masalah. Senang. Ni cabaran yang sedang kita hadapi hari ni. Saya jarang cakap tajuk macam ni, macam pagi ni. Pilih kerana ni medan daurah kitab, medan ilmu. Dan tuan-tuan bersedia untuk berbahas, berbincang tentang ilmu. Saya cakap tajuk tu lah. Rasanya lah cakap tajuk ni tahun 2019 aku cakap macam ni. Lepas pada tu tak cakap dah lah. Ni baru cakap pula pagi ni. Perbincangan yang agak, kalau kita kata ni agak berat silah. Padahal dengan berat kitab ni pun. Padahal orang nak beli pun seriau, bukan pasal tak mau kedekut nak keluar ni, pasal seriau nak baca bila. Kalau tak ada daurah ni, pakai tak ada arah, pakai tengok kulit je lah. Ada daurah ni boleh ke lapar habis.
Apa yang saya cuba sampaikan pada tuan-tuan puan sekalian tadi ialah itulah realiti di luar. Realiti dalam masyarakat tidak seperti mana apa yang kita belajar dalam kuliah, dalam pengajian. Pengajian ini sebagai satu panduan untuk membawa apa yang dalam kitab ini di luar. Kalau kita bincang tentang sunnah Nabi SAW, terlalu banyak sunnah yang ada yang masih belum dapat dilaksanakan. Sebab ada sunnah-sunnah yang mampu dibuat oleh individu, yang tu kita boleh laksana. Ada sunnah-sunnah yang mesti dibuat oleh pihak yang ada kuasa memerintah, itu mesti dibuat oleh kerajaan. Contoh, sunnah dalam undang-undang. Saya tak maulah ambil undang-undang yang berat-berat ni. Saya nak ambil contoh sunnah dalam jalan raya ya, atas jalan. Sunnah atas jalan. Atas jalan ni sunnah dia apa? Kenderaan yang besar menghormati kenderaan yang lebih kecil. Hak lebih kecil menghormati pejalan kaki. Orang bawa lori kena hormat orang bawa kereta. Orang bawa kereta kena hormat orang bawa motor. Orang bawa motor kena hormat orang jalan kaki. Orang jalan kaki patutnya lintas jalan, dia tak rasa takut kena lenggak. Tu. Tak muka surat berapa sekali kita suruh Ustaz Muhammad cari lah. Tu saya tak tahu tu surat kat dia. Setakat hak saya belajarnya macam tu. Tu sunnah di jalan raya. Apa lagi sunnah tadi tajuk jalan kaki tadi ni. Lah ni orang jalan kaki itulah paling risiko bahaya di jalan raya. Walaupun ada lintasan belang, walaupun ada lampu traffic light merah, hijau, kuning untuk jalan kaki tu, hijau sekalipun untuk orang jalan kaki, kereta belah rupa tu lah. Kalau di Australia, orang jalan kaki ni dia boleh lalu bila-bila masa di lintasan pejalan kaki, walaupun tak ada lampu. Pasal apa? Di Australia tu dia punya undang-undang dia, pedestrian is a king. Pejalan kaki adalah raja. Raja lalu lagu mana? Berhenti semua lah. Raja kan kalau lalu. Jadi pejalan kaki adalah raja. Kita di sini, pejalan kaki adalah timun. Siapa lalu hang kena tepi belakang, kiri kanan nasib hang lah. Apa lagi di jalan raya sunnah? Tidak boleh menghalang laluan orang ramai. Kalau ada halangan-halangan, kita kena alih halangan tu. Batu yang ada, kita alihkan batu. Kayu yang ada, kita alihkan kayu. Pahalanya besar, pahala kebajikan besar untuk orang yang alihkan. Jadi kalau kita nak parking kereta, janganlah halang laluan orang. Kalau kita nak buat gerai, nak berniaga, janganlah halang laluan orang. Boleh nak berniaga, tak ada masalah. Tapi carilah tempat yang tak menghalang laluan orang ramai ni, kerana dia seorang berniaga jam 3 km. Hang alihlah sikit payung tu, masuk dalam sikit. Bila orang tegur suruh alih, dia kata apa ni orang Melayu pun hentam orang Melayu, tak bagi orang Melayu berniaga. Bukan tajuk orang Melayu, ni tajuk hang halang trafik. Ini semua sunnah atas jalan raya yang kita boleh buat sebagai individu biasa. Dan ada benda sunnah yang kerajaan kena buat menggunakan kuasa dan undang-undang yang ada. Maka sebab itulah pelaksanaan kepada apa yang disebut dalam kitab ini sebenarnya ambil masa yang panjang. Selain daripada amalan kita secara individu, dia juga perlu dijadikan undang-undang yang bertulis, diqanunkan, diaktakan, dienactmentkan. Tapi bila kita nak laksanakan, kita nak enactmentkan, contoh, apabila kerajaan negeri Kedah menamatkan lesen premis judi, tentangan-tentangan banyak, tu baru tutup premis judi. Orang adalah orang Cina lah, kaum Tionghoa ni main mengadu kat saya dalam satu dialog lah, ni bincang secara harmoni. Dia kata, kenapa you nak halang kami berjudi? Kami berjudi ni dia satu aktiviti family yang kita buat biasanya waktu gathering. Contohnya masa sekarang ni Chinese New Year ni, bila kita jumpa ramai-ramai, kita main mahjong, kita main apa-apa tu lah yang berjudi untuk family punya. Saya kata hak tu hak nak main sampai subuh pun main lah, tak apa. Tu family punya aktiviti dalam rumah main. Yang ditutup inilah premis judi, kedai judi untuk yang orang boleh beli tu di luar tu. Open gambling house.
rumah perjudian terbuka. Ada akta dia. Akta rumah perjudian terbuka dalam parlimen. Yang tak dibenarkan yang tu. Yang nak main rumah ke apa kan main lah. Kita buat itu kerana kita nak jaga orang Islam tak boleh pi. Arak, baru ni kerajaan negeri buat keputusan, kedai menjual arak dilimitkan, dikurangkan, diminimumkan, hanya boleh dijual arak di kawasan yang ada komuniti orang bukan Islam yang nak minum arak. Di tempat hak semua 100% orang Islam, pi buka kedai arak orang tu buat apa? Itulah dia keindahan syariat Islam. Dia tidak menyekat pun hak orang bukan Islam, tetapi dia nak mengawal. Inilah cabaran-cabaran yang kita sedang hadapi dan akan hadapi. Musuh-musuh Islam akan sentiasa meniupkan api kebencian, api Islamofobia, api permusuhan. Sedangkan Islam tak begitu. Kita duk baca kitab ni, mana ada langsung kebencian kepada orang bukan Islam. Sunnah Nabi ni tidak begitu, jauh sama sekali. Tapi dipotretkan Islam ni keras, Islam ni rigid, Islam ni ekstrim. Dipotretkan begitu menggunakan apa? Menggunakan TikTok, menggunakan media sosial yang hari-hari orang tengok, lama-lama orang percaya. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak sebut ni bukan tak mau bagi baca kitab dah. Saya nak sebut ni, kita yang belajar sunnah Nabi berdasarkan kitab Syama'il Asy-Syarifah ini, tak berhenti dengan tugas kita belajar saja. Tapi yang lebih besar ialah kita amal diri kita, rumah kita, dan kita nak supaya ianya dijadikan peraturan di peringkat pembuat dasar undang-undang dalam kehidupan kita, dalam negara kita. Jauh lagi perjalanan dia. Saya ucap tahniah dan syabas pada tuan-tuan perempuan yang menekuni pengajian daurah kitab ni. Tak ramailah orang yang boleh duduk sini 2 hari ni. 2 hari ni kenduri banyak, pergi merata cerok. Tapi tuan-tuan perempuan boleh duduk, satu pahala yang sangat besar, duduk dalam satu majlis ilmu. Dan saya ucap tahniah juga kepada 2 orang guru kita yang meluangkan masa untuk menyampaikan ilmunya kepada tuan-tuan perempuan sekalian. Tuan-tuan tak faham hak saya cakap tadi, tanya Ustaz Muhammad, lagi dia syarah lebih sikit lah. Wallahu'alam, saya merasmikan penutup, tapi tak tutup lagi lah, lagi sambung pula kan. Ni kira rasmi penutup separuh. Lagi separuh lagi Ustaz Muhammad rasmi sendirilah. Mudah-mudahan ilmu kita ini diberkati oleh Allah dan memberi manfaat kepada manusia lain, dan kita gunakannya untuk memuliakan Islam. Selamat berdaurah dan menghabiskan kitab yang ada di hadapan tuan-tuan ini. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapan kepada Ustaz Adnan. Dengan sukacita yang saya menyebut Tuan Imam Masjid Nurul Ustaz Juha dan diri Ustaz Aminuddin, wakil daripada Pusat Pengajian Darul Hikmah, yang mengajukan program ini dengan kerjasama masjid untuk menyampaikan hati kepada Ustaz Adnan. Jadi,